Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Agenda Awani, persiaran bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 dari Davos, Switzerland. Dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak bawa perbincangan atau melihat kepada bagaimana fokus Malaysia di pentas antarabangsa, termasuklah peranan syarikat-syarikat terutamanya dalam konteks GLC yang menyertai delegasi Malaysia pada Forum Ekonomi Dunia kali ini, termasuklah melihat kepada cabaran 2023 yang diunjurkan cukup luar biasa pada tahun ini. Dan saya bertuah bersama dengan saya pada hari ini adalah Datuk Amirul Faisal Wan Zahir yang merupakan pengarah urusan Khazanah Nasional Berhad. Datuk, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali bercakap soal tahun 2023. IMF, World Bank mengunjurkan cabaran yang boleh dikatakan cukup luar biasa. Tetapi melihat di ASEAN, IMF menyatakan bahawa di Asia ini pemulihannya mungkin cabarannya itu mungkin agak kurang sedikit apabila China mula membuka kembali ataupun menghapuskan dasar sifat COVID mereka, dan juga aktiviti ekonominya semakin meningkat walaupun di sebalik peningkatan kes COVID-19. Bagaimana mendepani cabaran, mewakili khazanah melihat kepada cabaran dan juga yang mungkin didepani khazanah susulan daripada unjuran badan-badan dunia ini? Datuk. Terima kasih. Mula terima kasih Haris kerana menjemput saya untuk datang ke sini. Memang betul. Saya di sini sebagai khazanah di sini, sama juga. Jadi World Economic Forum ni di mana banyak dana-dana sedunia berkumpul dan untuk berbincang tentang masalah-masalah ini. Jadi kalau tengokkan 2023 ni memang sangat mencabar. Kerana kalau dia tengok harga pasaran sedunia, dia akan terjejas akibat interest rates naik tinggi lah. Kan? That's something yang kita boleh lihat. Tapi kalau dari segi melabur, macam khazanah untuk melabur untuk menangani 23 kan, kami adalah pelabur jangka masa panjang. Jadi perkara-perkara ini, kalau tengok 23 memang tak menentu, tapi kalau kita tengok dari long term growth, memang ada peluang untuk melabur dan peluang untuk kita agihkan, allocate kita punya aset ke mana-mana yang ada potensi untuk naik yang tinggi. Saya bagi contoh ya. Jadi kalau tengok pandemik sekarang, dia telah naik akibat daripada coming out of the pandemic lah, right? So that's why inflation naik. Tapi kita lihat ada beberapa there's a few things macam kita punya bekalan supply chain disruption kan, ada supply chain disruption dari segi commodity, dari segi E&E, dari segi food and energy security. Dan apa kita dah lihat ni akibat daripada coming out of this pandemic. So dalam masa jangka panjang ada peluang di mana some of these investments will be reshoring, right? So ada tema reshoring. Jadi kalau dari segi khazanah, kalau tengok peluang yang ada untuk menangani, yes, kita punya keadaan pasaran tidak menentu, tapi ada juga peluang seperti tema reshoring. Yang kita boleh we can seize lah, we can take that. Datuk menyebut berkenaan dengan sudah tentu dari segi pelaburan nilai aset boleh tunai khazanah RAV sekitar 127.1 bilion setakat 31 Disember 2021, dan pencapaian seperti ini sudah pasti menuntut strategi yang jitu dalam proses untuk pemulihan pasca COVID-19, dan juga mungkin Datuk boleh singkap kembalilah melihat kepada strategi yang dilaksanakan, termasuk unjuran lah berkenaan dengan keseluruhan RAV sedikitlah pada tahun 2022. Okey. 2022 kami akan keluarkan kita punya results insya-Allah dalam bulan Mac segitulah. Tapi kalau kita lihat balik 2021 masa tu harga pasaran di US agak tinggi dan valuation nilai pun tinggi. Jadi kita ambil peluang masa tu untuk mendapatkan harga pasaran yang tinggi. Itulah the result for 2021. Tapi kalau tengok dalam 2022 agak berlainan. Agak berlainan kerana pada masa itu inflation di negara-negara maju adalah tinggi. Harga pasaran S&P 500 turun 20%.
harga pasaran negeri China pun masih turun. Jadi mana kita tengok, there's no way to hide dari segi pelaburan. Dan bukan sahaja fund manager seperti Khazanah, tapi semua dana-dana terjejas akibat kedua-dua. Jadi itulah that was yang paling mencabar 2022. Kita nak di tahun 2023 pula. Bagaimana kerana kalau kita lihat seperti Datuk sebutkan, inflasi masih lagi tinggi walaupun terkawal di negara-negara maju, tetapi ianya masih lagi tinggi. Malaysia juga tidak lari. Kadar inflasinya masih lagi dalam keadaan terkawal di Malaysia. Tetapi di peringkat antarabangsa negara-negara maju, inflasinya itu nak kata turun dengan mendadak itu tidak sangat terkawal, tetapi masih lagi tinggi. Mungkin Datuk boleh fokus ataupun apa strategi dalam menyeimbangkan pelaburan susulan daripada bercakap soal inflasi yang tinggi dan juga mungkin industri lah yang menjadi fokus tumpuan Khazanah. Okay. So yang pertama kalau tengok kan memang inflasinya tinggi. Dan saya rasa interest rate mesti naik. Dia macam the Fed, Central Bank dekat US kan mesti kena naikkan dia punya kadar interest rate untuk menangani inflation. That's the thing. Semua yang saya jumpa kat sini pun ada pendapat yang sama. Jadi kalau beginilah kita punya unjuran, agak cabaran. In fact, semuanya berkata dari segi the economy dunia akan meleset. So Malaysian economy recession, right? So from this one, kita tengok jangka masa panjang, the areas yang ada potensi seperti yang sebutkan sebelum ni, reshoring opportunities. Dan yang kedua, kalau tengok macam climate change investment kan. So this is investments in areas yang ada climate change. Ataupun bukan saja climate change, betulkan sebagai contoh, kalau kita punya the whole public transport is guna internal combustion engine, macam mana kita boleh peluang untuk electrify, itu kalau di Eropah. Kalau di negara sini, apa peluang dalam EV, for example. So ada juga peluang-peluang seperti itu yang perlu kita lihat dalam jangka masa panjang. IMF meletakkan untuk tahun 2023 ini bagi rantau Eropah, US dan juga UK itu akan mengalami kemelesetan. China mungkin kurang sedikit kerana aktiviti ekonominya itu kembali rancak, penghapusan dasar sifar COVID. Mungkin Datuk boleh kongsikan apabila kita di Malaysia ini mungkin di peringkat Asia mungkin tidak boleh lari, mungkin akan terkena tempiasnya. Strategi, persiapan Khazanah dalam mendepani perkara ini. Walaupun tempias tu terkena, tapi there's some silver lining. So akibat daripada reopening China tu, yang pertama yang kita harapkan ialah pelancongan. Pelancongan. Jadi kalau dari Khazanah lah untuk strategi ni adalah apa peluang-peluang yang kita we have to seize lah. So pelancongan adalah satu, sebab kami ada di Johor ataupun di Langkawi ada juga aset di sana. Macam mana kami boleh tangkapkan peluang yang ada dari segi pelancongan. Yang kedua, dengan reopening tu ialah dari segi domestic demand di China yang akan meningkatkan demand komoditi. Jadi kalau kat Malaysia ni, kalau ada komoditi minyak sawit, commodity prices, so ada peluang lah. So those are the areas yang kita kena sediakan position ourselves in order to get the value. Lagi satu perkara adalah berkenaan dengan ringgit, nilai ringgit. Ringgit. Apabila nilai ringgit menyusut, dahulu kita dari segi dilaksanakan repatriate pulangan pelaburan untuk dilabur secara domestik bagi membantu ekonomi dan juga nilai ringgit. Mungkin apakah kali ini strategi Khazanah akan mempertimbangkan perkara yang sama, dan adakah pembahagian portfolio pelaburan Khazanah akan lebih seimbang atau berat kepada domestik? Betul. Memang pelaburan Khazanah sudah lebih berat daripada domestik. Itu memang pada asalnya. Memang pelaburannya banyak pada domestik. Tetapi kita lihat balik kenapa ada kelemahan dari segi ringgit dengan US dollar. Saya nak cerita satu Masa pandemik, US suntikkan $5 trilion untuk menangani pandemik di US. 5 trilion tu 22 trilion ringgit. Bayangkan berapa banyak duit. Setengah daripada duit tu terus dapat ke tangan warga Amerika Syarikat. Jadi bila keluar pandemik, definitely ada overheating, definitely ada inflation yang perlu menaikkan interest rate. Jadi kalau tengok interest rate sudah tinggi di Malaysia Syarikat,
duit semua tak kira whatever currency akan menuju kepada US dollar. Jadi kelemahan ringgit tu ialah a transitionary kelemahan akibat daripada keadaan coming out of the recession. Kalau bandingkan currency lain sama juga, semua akan suggest. Jadi kalau kita tengok kalau dari segi pelabur jangka masa panjang, this is something yang kita perlu. Tapi we have to look for the nation, for the country, what is the right thing to do. So we have to look at the peluang-peluang yang ada yang akan meningkatkan nilai dana-dana kami di Malaysia dalam keadaan ini. Tak semestinya untuk repatriate, tapi kita tengok peluang yang ada. Lagi satu perkara yang menarik untuk saya bawa dalam perbincangan kita ini adalah melihat kepada sebagai contoh modal troka. Khazanah melabur dalam modal troka yang kemudian dilabur ke dalam startup. Betul. Kan? Namun ramai yang berpendapat bahawa sudah tiba masanya untuk khazanah juga melabur secara terus kepada mana-mana startup yang dirasakan berkemampuan untuk mencapai status unicorn. Betul. Dan adakah ini menjadi strategi yang dipertimbangkan oleh pihak khazanah? Kita kena asingkan objektif untuk menaikkan unicorn dengan cara pelaburan. Kita kena asingkan itu. Memang objektif khazanah adalah untuk memberi peluang kepada syarikat-syarikat startup supaya boleh berjaya dan menjadi unicorn. Tapi cara buat tu tak semestinya direct. Sebab dalam startup ekosistem ni memang perlu ada orang yang 24 hours yang kenal semua orang kan. Yang itu agak berat untuk dana seperti khazanah yang agak besar untuk mendapatkan pasukan dalam setiap segi startup yang ada. Itu agak berat. Tapi memang sudah ada dana modal troka yang inilah objektif mereka. Dan cara kami mempromosikan industri ini ialah kami melabur kepada dana-dana ini. Dan setelah startup ini makin besar, series A jadi series B, series C dan besar, barulah khazanah masuk. Tapi bila kami masuk, kami lihat daripada mula. Sebab daripada mula kami lihat dah semua. Dah kita tengok ekosistem. Jadi itulah cara saya rasa yang paling elok sekali supaya bagi peluang yang lebih dalam. Tapi bagaimana pula Datuk melihat bahawa penting untuk sebagai contoh GLC, GLIC di Malaysia ini menyokong startups pada masa sama kita ni berusaha sedaya upaya ni nak menjadi nak melahirkan unicorn. Betul. Pandangan Datuk? So pada pendapat saya, kalau tengok daripada startup ekosistem ni kan, yang penting ialah syarikat-syarikat yang besar, syarikat GLC ke syarikat yang besar yang cuba ambilkan digital technology untuk improve their productivity dan yang punya value proposition meningkat nilai. Dan syarikat perlu buat ini. Dan kalau syarikat-syarikat yang besar digitize the operations kan, mereka perlukan tenaga pekerja yang pandai buat coding, digital, etc. Dan itu yang penting, right? So daripada khazanah kami satu ialah untuk bagi tahu anak syarikat kami ataupun syarikat yang kami melabur kena value create melalui digitization. Dan kami memberi peluang ataupun bagi senang tu sebab kami boleh melabur dalam syarikat-syarikat ataupun partner crowd in with people yang kita develop the talent pool sedia ada. Bila dah ramai macam ni, startup akan menjadi. Sebab kita tengok ada kawan ni ada projek ni, kawan ni ada projek ni. Bila tengok ini ada satu benda yang syarikat besar mungkin tak buat lagi tapi ada idea untuk startup. Kami berkumpul buat startup. Ekosistem pelaburan tu ada untuk sokong mereka untuk jadi besar. Tapi memang betul. Tapi peluangnya ialah syarikat-syarikat besar, they have to transform. Itu yang penting. Beberapa sebagai contoh venture capital kalau kita lihat selalunya permasalahan startup ini nak mencapai ke unicorn ini, permulaan itu modalnya ada dan kemudian di peringkat nak penghujungnya itu IPO dan sebagainya. Tapi in the middle tu, di tengah-tengah itu Datuk, bentuk sokongan mungkin betul. Di peringkat Datuk kesediaan khazanah dalam perkara itu ini memang betul. Yang panggil series B, value of death. Bagaimana itu betul. Itu yang kami lihat tu. Kami lihat dan yang mula, yang hujung tapi ni ada. Sebab itulah kami boleh pilih
dana modal teroka Modal teroka. yang khusus untuk lihat dalam bidang ini, dalam this segment. So we try to support that. Memang ada gap. So we will try to do it. Tapi bukan secara berterusan, tapi melalui modal teroka. Ya. Ini soalan yang mungkin tak boleh lari lah rasa kalau interview mana-mana wakil dari Khazanah, saya rasa soalan ini mungkin ramai juga yang ingin tahu berkenaan dengan Malaysia Airlines. Oh, Malaysia. Okay. Ya. Mungkin 2021 untung daripada operasi Khazanah menyusut 670 juta berbanding 2.9 bilion, dan ini disebabkan bantuan keuangan kepada syarikat pelancongan dan penerbangan di bawah Khazanah, dan Khazanah kerap kali menyifatkan Malaysia Airlines adalah aset strategik. Namun sentimen di Malaysia adalah sampai bila orang bertanya itu. Bagaimana pertimbangan ini dilaksanakan di peringkat Khazanah? Okay. Jadi pada peringkat kami di Khazanah, first of all kami adalah penting untuk melihat syarikat penerbangan nasional kami untuk menjadi ke tahap yang operationally profitable lah, right? Ataupun cash positive, cash positive. Jadi pada masa pandemik memang ada peluang. Dia kata, what's that? Winston Churchill ada bercakap, never waste a good crisis. Dan Malaysia Airlines, they took that. So pada pandemik, dia betulkan balik dia punya balance sheet supaya kurangkan debt dan lebihkan equity supaya lebih resilient. Itu satu. Yang kedua, dari segi operasi pun mereka boleh kurangkan lemak yang ada, dan turunkan fixed cost dan tukarkan kepada variable. So itu pun dia buat juga. Dan alhamdulillah pada tahun lepas 2022 memang ada result dia. Okay. Bila terbuka balik bila pelancong sudah mula, alhamdulillah demi cash flow tu menjadi positif. Okay. Through revenue management. So yang penting kami itu yang penting. Tapi sekarang fokus adalah kita tengok dia punya sustainability of the profits. Okay. Dan untuk menjadi sustainable, produknya kena betul, customer experience kena betul. Jadi itu adalah fokus pada sekarang ni. Ya, memang kalau tengok dari segi industri, too many players compared to demand. Dalam masa pandemik pun ada license baru juga keluar. Itu yang kadang-kadang buat pening juga sebagai operasi ni. Tapi apa yang fokus kami sebagai player lah in the market, to improve the product, the customer experience, supaya kita boleh make it sustainable lah. Jadi kita menantikan laporan pada bulan Mac insyaAllah, Dato'. Kita melihat secara keseluruhan ekosistem kewangan Khazanah itu sendiri, strategi pelaburannya. Dan saya nak berbalik kepada peranan Dato' di WEF ini. Difahamkan Dato' ada sesi yang sebagai panel dalam ASEAN Green Promise. ASEAN Green Promise. Yes, mungkin Dato' boleh kongsikan apa sebenarnya perbincangan dan juga apa fokus bagaimana membawa suara Khazanah di peringkat antarabangsa ini, Dato'. Okay. Pada masa itu saya bawa suara ASEAN dan Malaysia, ada juga daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Indonesia, Dan apa yang saya utamakan ialah kalau tengok daripada segi emission, carbon emission reduction, banyak perbincangan di Davos adalah bagaimana kita nak kurangkan emission, right? Dan memang Malaysia ada komitmen. Malaysia ada komitmen untuk mengurangkan intensity emissions, ada procurement, ada dia punya circular economy, semuanya ada dalam nature-based solution, semua ada. Komitmen ada, dan kami telah menunjukkan bahawa bukan sahaja cakap, tapi ada perbuatan juga. So we have action. Tenaga nasional pun ada juga action juga. Betul. Ya. So itu memang ada. Memang ada komitmen, memang ada effort yang kami buat. Tapi kalau tengok dari segi Malaysia, tengok daripada 60 tahun yang sudah, the total emission of Malaysia hanya 0.37%. Okay. It's a very small amount. 5 blok ataupun negara yang paling banyak keluar emission, 66%. 5. Negara US, negara China, negara Eropah, negara Rusia. Jadi untuk dia memanglah patut kita turunkan emission. Tapi untuk kita, banyak mana pun kami tolong, kami cuma keluarkan 0.37%. Tetapi akibat daripada climate change, itu kami rasa. Banjir rasa. Jadi patut kita tukarkan tumpuan ataupun kita berbincangan tentang kelestarian ni,
tukarkan bukan sahaja untuk mengurangkan emission, tapi bagaimana untuk menangani akibat daripada climate change, adaptation, kesannya. So, flood mitigation project. Right? So, itu adalah satu suara yang kita kena utamakan lagi dalam perbincangan seperti WEF. Dan juga nature-based solution. Ini lagi satu saya cakap, kan? Natural wealth, okay, tak sama dengan financial wealth. Negara-negara yang kaya dengan natural wealth tak sama dengan financial wealth. Right? Tapi macam mana kita nak imbangkan tu? Tapi yang kaya dengan natural wealth, itulah terkena kesan akibat daripada climate change. So macam mana kita nak balance that? Sebut berkenaan dengan climate change dan juga perbincangan di WEF ini banyak memfokuskan kepada ESG dan juga SDG. Betul. Penerapan konsep ESG dalam urus tadbir khazanah, mungkin ada fokus-fokus tertentu yang diletakkan, diterapkan vision dan visi di ESG di dalam urus tadbir khazanah. Di urus tadbir khazanah sendiri dan juga kami di khazanah link company juga, bukan saja khazanah. So kalau dari segi khazanah, memang kalau kita tengok dari segi emission memang ada, bukan saja emission, diversity, dan dari segi cara kita melabur pun di mana-mana, di dalam negeri, di luar negeri, kita akan tanya macam mana inisiatif untuk menerapi kemampanan ke dalam operasi mereka. Bukan saja emission, bukan saja green, tapi malah tengok workers kan. How to treat workers fairly. Looking at gender diversity. So itu adalah yang kami buat. So pada tahun lepas memang kami buat kita punya framework, sustainability framework, we launched it. And memang kami akan bincang dengan semua anak syarikat kami untuk menerapi framework itu kepada prosesnya. Jadi dalam konteks pelaburannya juga, dalam membuat pertimbangan pelaburan itu akan melihat kepada ESG dan juga SDG, Dato'. Sebelum masuk, semasa melabur dan juga exit. Mungkin akhir sekali untuk tahun 2023 ini, bagaimana khazanah dan juga khazanah link company bersedia dalam menghadapi cabaran 2023 secara ringkasnya? Secara ringkas, insya-Allah kami akan bersedia. Bukan senang. Bukan senang, ada kadang-kadang tu tak boleh nak menangani cabaran 23 sepenuhnya. Tetapi apa yang kami bagi tahu kepada semua orang, kita adalah pelabur jangka masa panjang. Apa yang kami buat sekarang ni, tentukan dia akan menaikkan nilai yang ada pada syarikat-syarikat untuk jangka masa panjang. Dan jangan lupa kepada impact yang kami ada kepada masyarakat. We have to be inclusive. Itu pun penting juga. Sebab ini adalah objektif jangka masa panjang. Baik. Terima kasih Datuk Amirul Faisal Wan Zahir, Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad, berkongsi pandangan, cetusan idea melihat bagaimana ada 7 khazanah dan khazanah link companies juga, dan mendepani cabaran 2023 yang dijangka cukup luar biasa pada tahun ini. Sekian saja agenda awal ini, seiring dengan Forum Ekonomi Dunia 2023 dari Davos, Switzerland.